Indah Soleh Abu Kilabah Abu Ibrahim meriwayatkan, pernah saya berjalan di padang pasir dan tersesat dan tidak dapat pulang. Di sana saya menjumpai sebuah khemah lama. Saya melihat ke arah khemah itu, dan ternyata ada seorang lelaki tua duduk di atas tanah dengan sangat senyap. Ternyata orang ini mempunyai kedua-dua tangannya buntu, matanya buta, dan dia sendirian tanpa saudara mara. Kulihat bibirnya menggumam untuk menuturkan beberapa ayat. Saya mendekati untuk mendengar apa yang dia katakan, dan mendapati bahawa dia mengulangi baris berikut. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas kebanyakan manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkan aku di atas kebanyakan manusia. Saya terkejut mendengar apa yang dia katakan. Kemudian saya melihat dengan lebih dekat keadaannya. Ternyata kebanyakan panca inderanya tidak berfungsi, kedua-dua tangannya lumpuh, matanya buta, dan dia tidak mempunyai apa-apa untuk dirinya sendiri. Saya memerhati keadaannya sambil mencari sama ada dia mempunyai anak untuk menjaganya, atau isteri yang menemaninya. Ternyata tiada sesiapa. Saya mendekatinya, dan dia merasakan kehadiran saya. Dia kemudian bertanya, "Siapa?" "Assalamualaikum, saya orang sesat dan jumpa khemah ni," jawab saya. "Tapi awak siapa?" saya bertanya. "Kenapa awak tinggal seorang diri di tempat ini, di mana isteri, anak dan saudara mara?" saya menyambung. "Saya seorang yang sakit, semua orang meninggalkan saya, dan kebanyakan keluarga saya telah meninggal dunia," jawabnya. "Tetapi saya mendengar anda mengulangi kata-kata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya di atas banyak manusia.' Demi Allah, apakah kelebihan yang Dia berikan kepadamu, sedangkan kamu buta, miskin, tiada kedua tangan, dan sendirian?" berkata saya. "Saya akan memberitahu anda, tetapi saya mempunyai satu permintaan daripada anda. Adakah anda akan memenuhinya?" dia bertanya. "Jawab soalan saya dahulu, baru saya akan tunaikan permintaan awak," saya kata. "Kamu telah melihat sendiri betapa banyak ujian yang Allah timpakan kepadaku, tetapi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di atas banyak manusia. Bukankah Allah telah memberikan aku akal fikiran, yang dengannya aku dapat memahami dan berfikir?" "Betul," saya jawab. Kemudian dia berkata, "Berapa ramai orang gila?" "Banyak juga," saya jawab. "Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari kebanyakan manusia." Jawapan, "Bukankah Allah telah memberiku pendengaran, yang dengannya aku dapat mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang berlaku di sekelilingku?" dia tanya. "Ya betul," saya jawab. "Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di atas orang ramai." Jawapan, "Berapa ramai orang pekak tidak mendengar?" katanya. "Banyak juga," balasku. "Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di atas orang ramai," katanya. "Bukankah Allah telah memberikan kepadaku lidah yang dengannya aku dapat berzikir dan menjelaskan keinginanku?" dia bertanya. "Ya betul," jawabku. "Jadi berapa ramai orang bisu yang tidak boleh bercakap?" dia bertanya. "Wah, banyaknya," saya jawab. "Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di atas orang ramai." Jawapan, "Bukankah Allah telah menjadikan saya seorang Muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku?" dia bertanya. "Ya betul," saya jawab. Kemudian dia berkata, "Berapa ramai orang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit, mereka kalah di dunia dan akhirat?" "Ramai," saya jawab. "Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku di atas orang ramai," katanya. Lelaki tua itu terus menyebut rahmat Allah ke atasnya satu persatu, dan saya semakin kagum dengan kekuatan imannya. Dia begitu teguh dengan keyakinannya dan sangat rela dengan pemberian Tuhan. Berapa ramai pesakit selain beliau, yang musibahnya tidak sampai suku, lumpuh, hilang penglihatan dan pendengaran, ada yang kehilangan anggota tubuh, tetapi jika dibandingkan dengan orang ini, mereka diklasifikasikan sebagai sihat. Pun begitu, mereka meronta-ronta, mengeluh dan menangis sepuas-puasnya, sangat tidak sabar dan kurang yakin dengan balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka, walaupun pahalanya sangat besar. Saya juga menyelami fikiran saya lebih dalam, hingga akhirnya lamunan saya terputus apabila orang tua itu berkata, Boleh saya sebutkan permintaan saya sekarang, bolehkah awak tunaikan?"
"Ya, apa permintaan awak?" saya kata. Maka baginda menundukkan kepalanya seketika sambil menahan air mata. Baginda bersabda, "Tiada yang tinggal dari keluargaku melainkan seorang budak berumur 14 tahun. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku, serta berwuduk dan mengambil menjaga semua keperluan saya. Sejak malam tadi dia keluar mencari makanan untuk saya dan tidak balik sehingga sekarang. Saya tidak tahu sama ada dia masih hidup dan saya harap dia akan kembali, atau jika dia sudah tiada dan saya akan melupakannya, dan anda sendiri tahu betapa tua dan butanya saya yang tidak dapat menemuinya." Jadi saya bertanya ciri-ciri kanak-kanak itu dan dia menyebutnya. Jadi saya berjanji untuk mencari budak itu untuknya. Saya meninggalkannya dan tidak tahu bagaimana untuk mencari budak itu. Saya tidak tahu dari mana hendak bermula. Tetapi apabila saya berjalan dan bertanya kepada orang sekeliling tentang budak itu, saya nampak dari jauh sebuah bukit kecil tidak jauh dari perkhemahan orang tua itu. Di atas bukit itu terdapat sekawanan burung gagak berkerumun di sekeliling sesuatu. Jadi saya segera terfikir bahawa burung-burung ini tidak berkumpul kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Saya mendaki bukit dan datang kepada kawanan burung gagak sehingga mereka terbang. Apabila saya tiba di lokasi, ternyata budak lelaki itu telah mati dengan badannya dikerat-kerat. Rupa-rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebahagian daripada badannya, kemudian meninggalkan selebihnya untuk burung-burung itu. Saya lebih sedih dengan nasib orang tua itu daripada nasib budak itu. Saya juga turun dari bukit dan melangkah kaki saya dengan pegangan berat kesedihan yang mendalam. Patutkah saya biarkan orang tua itu menghadapi nasibnya sendirian, atau patutkah saya pergi kepadanya dan memberitahu nasib anaknya? Saya berjalan ke arah perkhemahan lelaki tua itu. Saya keliru tentang apa yang harus saya katakan dan dari mana untuk bermula. Kemudian saya terfikir tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka saya berjumpa dengan orang tua itu dan dia masih dalam keadaan miskin seperti ketika saya meninggalkannya. Saya memberi salam kepadanya dan lelaki tua yang malang ini sangat rindu untuk berjumpa dengan budaknya. Dia mendahului saya dengan bertanya, "Di manakah budak itu?" Tetapi saya berkata, "Jawab dahulu, siapakah yang lebih dicintai oleh Allah, kamu atau Ayub alaihissalam?" "Sudah tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai oleh Allah," jawabnya. "Kalau begitu, siapakah di antara kamu yang paling berat ujiannya?" Saya bertanya lagi. "Sudah tentu Ayub," jawabnya. "Kalau begitu, haraplah pahala daripada Allah kerana saya dapati budak awak telah mati di lereng gunung. Dia diserang serigala dan badannya dikoyak-koyak," jawab saya. Maka tersedaklah orang tua itu dan berkata, "La ilaha illallah," dan aku cuba meringankan musibahnya dan bersabar, tetapi tersedaknya semakin kuat sehingga aku mula melafazkan syahadat kepadanya, hingga akhirnya, dia telah mati. Dia mati di hadapan saya, kemudian saya menutup badannya dengan selimut di bawahnya, kemudian saya keluar untuk mencari seseorang untuk membantu saya menjaga mayatnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta mereka. Mereka seolah-olah musafir. Maka aku memanggil mereka dan mereka datang kepadaku. Aku berkata, "Mahukah kamu menerima pahala yang Allah berikan kepadamu? Inilah seorang Muslim yang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai sesiapa untuk menjaganya. Sudikah kamu membantu saya membasuh, mengkafankan dan menguburkannya?" "Ya," jawab mereka. Mereka masuk ke dalam khemah dan menghampiri mayat lelaki tua itu untuk memindahkannya. Tetapi apabila mereka mendedahkan mukanya, mereka berteriak sesama sendiri, "Abu Kilabah, Abu Kilabah." Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka, tetapi masa berlalu dan dia ditimpa pelbagai musibah dan meninggalkan masyarakat sendirian di dalam khemah yang lusuh. Kami menjalankan tugas kami ke atasnya dan menguburkannya. Kemudian saya kembali bersama mereka ke Madinah. Pada malam itu saya bermimpi melihat Abu Kilabah dengan rupa yang cantik. Dia memakai jubah putih dengan tubuh yang sempurna. Dia berjalan di atas tanah yang hijau. Maka saya bertanya kepadanya,
Wahai Abu Kilabah, apa yang membuatkan kamu suka dengan apa yang aku lihat di sini? Kemudian dia menjawab, Allah telah memasukkanku ke dalam surga, dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera ke atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu, maka inilah syurga, sebaik-baik tempat kembali. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Sikaat dengan penyesuaian.